Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Saya lewat sikit hari ni pergi hantar satu keluarga dari Filipin. Tiba-tiba datang jumpa saya nak ambil gambar Jadi kena hantar dia balik airport. Balik dengan SIA Filipina pula ni. Mari sini jumpa Tuan Haji Mahali pula. Betul, kita bersyukur kepada Allah. Yang saya hormati Tan Sri, Puan Sri, Dr. Nawi dan Datin Paduka, sahabat saya Tuan Haji Mahali dari Singapura, tuan puan yang saya mulia sekalian. Ini malam yang ke-97 ya. Sebagai permulaan kita dah hampir nak habis ni, Imam Syafi'i menggagaskan beberapa perkara untuk kita menjadi seorang pelajar yang berjaya. Jadi Imam Syafi'i ini dia tak katalah vision, tapi saya beri nama dia visions. Kalau kita nak belajar apa juga ilmu, apatah lagi bahasa Arab, dia sadangkan kita supaya beberapa perkara. Yang pertama sekali dia kata kita mesti tulis matlamat kita. Matlamat kita belajar untuk jadi apa? Itu yang pertama Syafi'i kata. Jadi itulah dia kata vision tu. Jadi vision Syafi'i ajar kita, yang pertama sekali dia kata kita punya vision matlamat kita mesti ringkas. Jangan sampai 2-3 perenggan. Saya belajar bahasa Arab ni nak jadi guru dan nak menghasilkan buku. Itu ringkas kan? Ringkas. Jangan vision tak perlu panjang, ringkas cukup. 2-3 perkataan cukup. Okey. Yang kedua dia kata vision kita mesti jelas. Clear what to achieve, how to achieve, clear. Ini Imam Syafi'i tulis berapa tahun dulu. Okey, sebab itulah dia boleh menghasilkan buku yang begitu banyak. Yang ketiga dia kata kita punya matlamat tu mesti menyeluruh. Menyeluruh tu seluruh umat, seluruh alam. Bukan untuk nak pakai di alam alam Arabi saja ataupun di alam orang kata dunia Arab saja. Biar pakai seluruh dunia. Betul tak buku Imam Syafi'i? Seluruh dunia? Wholeness, menyeluruh. Yang ketiga dia kata, yang ketiga kita mesti ada cabaran. Tidak ada ilmu tanpa cabaran. Jadi cabaran besar kita memahami, memahami ilmu, menguasai ilmu, menulis ilmu. Jadi Imam Syafi'i beritahu tujuan ilmu ada dua. Tuan dah kena salin, ada dua. Yang pertama dia kata untuk nak bersihkan satu anggota yang Nabi kata kalau rosak, kalau baik, baiklah seluruh badan. Iaitu nak membersihkan hati kita. Itu tujuan yang besar, yang pertama. Hati kita. Jadi Imam Syafi'i dia divide hati kepada dua. Satu, hati yang tenang. Yang tenang ini nama dia hati yang mutmainnah. Hati inilah yang Allah Ta'ala kata hati-hati inilah hati-hati yang tuannya sentiasa dilapangkan oleh Allah. Masa, harta benda, umurnya, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang macam inilah yang hatinya Tuhan kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku dengan penuh keredaan. Tuhan jemput kita masuk ke kubur, berjumpa dia dengan penuh keredaan. Itu Syafi'i kata. Yang kedua, hati yang tidak tenang, iaitu hati yang tidak baik. Dia kata hati yang jahat. Jadi kita harus elak. Jadi tujuan belajar untuk nak membaiki anggota dalam ni. Jadi ahli-ahli ulama mengatakan manusia tu sebenarnya yang merosakkan kita bukan orang lain, tetapi yang dalam hati. Jangan kita nak salahkan orang lain. Kalau dalam hati kita baik, maka semua orang datang kepada kita baik. Jadi tujuan ilmu nak membangun hati. Hati punya penyakit besar saja, iaitu dendam,
hati punya penyakit, marah, ya, tidak sabar, ya, hasad dengki. Saya dah bagi nota tu dulu kan. Jadi kalau kita tak jaga hati kita, habis. Yang kedua, Imam Syafi'i memberi panduan, kita belajar bukan semata-mata untuk belajar, untuk mencari kehidupan dan kemewahan dunia, supaya kita mati meninggalkan harta benda yang baik sesuai untuk anak-anak kita, untuk generasi, untuk umat Islam. Sebab itu Nabi kata, hampir fakir, hampir kufur seseorang yang miskin. Kadal fakru an yakuna kufran. Orang yang miskin boleh membawa kepada kekufuran. Jadi Imam Syafi'i pun menyebut, walaupun dia itu miskin, tapi dia kata umat-umat yang lain tidak perlu miskin, kena kerja kuat. Jadi Imam Syafi'i dia miskin ilmu. Jadi tuan-tuan mesti ingat, tanya dalam diri kita, banyak mana harta kita sekarang, apa sumbangan yang telah kita berikan kepada masyarakat. Sebab Syafi'i kata apa yang kita beri, apa yang kita dapat, itu jadi modal oleh orang barat. What you give, you get back. Apa yang you hinakan orang lain, sebenarnya you hina diri sendiri. Itu Syafi'i kata, jelas. Syafi'i ini adalah sesatunya manusia yang datang daripada kaum Quraisy, yang Nabi kata akan lahir di akhir zaman nanti satu bangsa dari bangsa saya yang ilmunya akan menongkak sehingga ke hari kiamat. Itulah di Imam Syafi'i. Okey, itulah di Imam Syafi'i. Kemudian seterusnya dia kata, Imam Syafi'i kata, ilmu yang kita belajar ni mesti ke depan, jangan mundur ke belakang. Mesti ke depan. Maknanya ilmu sentiasa berguna untuk masa depan. Ilmu Syafi'i berguna. Orang tak gali banyak lagi. Ya. Imam Syafi'i kata, wal asadu, singa tu, kalau dia letak dalam sangkar, dia tidak akan jadi apa-apa. Dia tak ganas lagi. Betul tak? Begitu juga dia kata, matahari kalau tak naik-naik, duduk di barat, duduk di timur, apa jadi pada manusia? Itu Syafi'i kata. Ya, begitu juga debu-debu tanah tu, kalau tidak jumpa tukang emas, apa akan jadi dia? Jadi siapa sebenarnya orang ni? Ini adalah manusia. Kita kena menjadi orang yang hebat. Ya, hari ini orang Islam sudah keluar daripada kehebatan mereka, sehingga banyak negara Islam hilang. Pemimpin Islam dibunuh, ahli-ahli ilmu dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Sebab itu dia kata ilmu ini mesti future oriented. Future oriented ni berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Sayyidina Ali kata, teach your children future knowledge, because they want to live their time, not your time. Maknanya, alimu auladakum, ajar anak-anak kita ilmu zaman mereka, bukan ilmu zaman kita. Kerana mereka akan hidup di zaman dia yang kita sudah tidak ada. That's why hari ni orang berbincang pasal futuristic, ya, ilmu yang futuristic. Ya, kalau kerajaan hari ni dia kata hot to high order thinking. I'm sorry to say this to you all. High order thinking fully developed by the Quran. Kalau tuan-tuan belajar nahwu saraf sedetail, itulah dia high order thinking. Those who expert in managing, understanding nahwu saraf, they are high order thinking. Maknanya orang yang berfikiran tinggi. Ya, high order thinking, maknanya pemikiran beras tinggi. Yang kerajaan hari ni baru nak cari-cari. Pergi ke England, pergi mana cari masalah untuk mengajar high order thinking. Actually Quran sendiri telah dikatakan afala tatadabbarun. At-tadabbur mean make use of the Quran to develop world. Itu ahli tafsir mengatakan, making use of the knowledge in the Quran to develop your world around you. Jadi hari ni adakah dunia untuk kita? Ya, jadi sebab itulah dia kata. Dan yang seterusnya, Syafi'i kata, ilmu ni mesti stabil. Stabil ni constant. Maksudnya dari segi penuntut ilmu, jangan sekali belajar, sekali tak belajar, sekali berhenti. Dia kena constant. Ya, constant. Jadi the quality of the knowledge juga mesti constant. Constant tu maknanya quality sentiasa tegak, because dunia ni akan berubah. Dunia akan ubah. Lepas tu yang terakhir sekali dia kata, vision kita mesti desirability. Orang putih kata desirability tu maknanya unggul dan achievable. Ya, boleh dicapai. Okey. Jadi insya-Allah kuliah kita pada malam ini, ada banyak kuliah ni sebab makin lama makin banyak. Kita nak learning Al-Quran through notions. Kita dah belajar structure, kita dah belajar functions, dan hari itu kita pernah buat notion. Notion in the Quran, di mana dalam Quran ni ada notion.
Ada notion, ada idea tuan ya. Di mana Allah telah sebut awal-awal lagi dah. Allah telah sebut awal lagi bagaimana umat Islam kalau tak jaga ni dia hancur. Bagaimana orang Yahudi dia menghancurkan umat Islam, bagaimana umat Islam akan jadi kalau dia tak kawal harta benda. Tuhan katalah umat Islam kalau nak memiliki dunia ini mesti ada kekuatan. Wa aidu lahum mastata'tum, sediakan dalam bentuk fi'il amal. Sedia untuk dunia kamu kekuatan ekonomi, kekuatan kenderaan. Supaya musuh-musuh Allah yang ada sekitar kamu gerun kan? Hari ni orang yang buat BMW semua orang bukan Islam. Orang Islam bawa kereta-kereta yang pamcik tu. Ya, yang terbakar berasap, mana boleh. Jadi jangan kata Allah Taala tak ambil berat pada kita. Kita kena cari ada kekuatan. Ya, bagaimana orang yang kaya-kaya raya yang dia menjadi hebat? Apa sebab? Kita kena belajar dia. Sebab Tuhan kata orang kafir pun aku beri, orang Islam pun aku beri kalau dia berusaha. Sedangkan kita orang Islam lagi banyak pertolongan. Jadi itu maksud saya. Jadi hari ini kita ambil satu contoh, dia tajuk dia hidrologi. Ya tuan-tuan ya. Nak bagi sekarang? Hidrologi air. Bagaimana air terjadi? Ya. Okey. Tuan Ji. Ya, hari ini kita belajar tentang air. Jadi tajuk air. Bagaimana Allah Taala menyelesaikan masalah air dalam Quran 1400 tahun lepas. Jadi itu maksudnya notion. Ya, kalau dulu kita belajar tentang sejarah bagaimana orang Yahudi menghancurkan umat Islam. Tuhan dah sebut 1400 tahun dulu. Ya, kalau tuan baca tuan boleh faham tu. Ya. Kalau kita tengok hari ni musim kemarau, semua rumput rampai mati. Betul tak? Tapi pokok durian mati tak? Pokok durian tak mati. Pokok mangga mati tak? Dia tak terbakar pun. Kalau terbakar je. Kenapa mereka tak mati? Dalilnya ada dalam ni. Tuhan kata sebenarnya di bawah dasar bumi Allah Ta'ala jadikan alur sungai yang kita tak sedar. Dalam keadaan kemarau, kalau kita korek, air keluar tak? Yes, keluar. Di Kemboja kita pergi dulu, ya, buat telaga, kering kontang tapi air memacuk-macuk keluar. Maknanya ini yang dijadikan fountain. Dia panggil dalam Quran Yanabi'. Tapi atas kemarau, tapi di bawah tu air, lautan air Tuhan bekalkan. Jadi sebab itu kalau tengok the water cycle, ya, the water cycle in 1580, Palissy was the first person to describe the present day concept of water cycle. Tengok berapa lama tu kan. Kita baru jumpa air bila. Tapi Allah Ta'ala yang dia cerita di sini bagaimana water cycle tu dia melalui evaporate, ya. Betul tak ayat saya? Evaporate disedut oleh matahari, lepas tu dia jadi awan pun berjalan tempat sejuk, ya, maka turunlah hujan, campak batu dalam air, ya. Nampaklah bayang kan, itu P. Ramlee cerita kan. Itu adalah proses air yang selama-lama ni orang pegang. Dia tak pernah fikir. Even dalam ni pun dia kata Aristotle theory was still prevalent. According to this theory, water was condensed in cool mountain. Macam mana nak baca tu? Caverns. Cool mountain caverns and form underground lakes that fed spring. Today we have come to know that the rainwater that seeps into the cracks of the ground is responsible for this. This is described by the Quran in the following verses. Maknanya dalam Quran dah sebut 1400 tahun dah. Ya, ini baru kita jumpa. Ini Dr. Knight, Dr. Zakir Abdul. Yes, Dr. Zakir punya. Dr. Zakir dia boleh menyebut sampai 500 benda-benda yang manusia tak jumpa lagi dalam Al-Quran, tapi akan wujud pada masa akan datang. Maknanya dia boleh cerita benda tu tak wujud lagi, hampir 500 benda yang tak wujud lagi, tapi sudah ada dalam Al-Quran. Kita tunggulah. Sebab itu hebat dia. Sebab dia boleh cerita benda tu tak wujud lagi, tapi sudah ada dalam Al-Quran.
1500 berapa ni kita baru jumpa, dan inilah konsep air kita pakai. Tapi dalam Quran dia kata, kita bersama, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Cuba terjemah bersama dengan saya. Alam. Alam. Tu mana adakah? Lam tidak. Tara. Engkau lihat. Ingat engkau lihat. Mana ya dia? Ya hilang kerana ada lam. Annallaha. Anzala. Menurunkan. Ingat, anzala tu bukan turun, menurunkan. Sebab dia ada alif. Kalau nazala, turun sendiri. Minas sama'i. Kenapa as-sama' bagi bawah? Sebab ada huruf jar. Itu yang kita belajar tu. Jadi ma'an. Air. Ingat, air. Ma'an air lah. Fasalakahu. Fasalaka. Salaka ni maknanya dia turunkan air. Air itu akan spring. Salaka ni maknanya air itu akan turun ke bawah dan mencelah-celah. Mencelah-celah. Macam darah, macam kita punya vessel lah. Mencelah-celah dalam tanah, mengalir dalam tanah. Dia mengalir dalam tanah. Yanabi'. Yanabi'. Yanabi' ni anak sungai. Small river. Small river under the ground. Atau kita kata mata air. Spring Summa yukhriju bihi. Kemudian yukhriju, mengeluarkan, bihi, dengannya air tadi, zar'an, tanaman, mukhtalifan. Mukhtalifan tu tengok, ikhtalafal ulama, perselisihan, makanan yang berselisih warnanya. Maknanya tanaman-tanaman yang berbagai-bagai warna. Refer to berbagai jenis. Okey. Itu ayat 21 surah 39. Ayat apa? Surah apa 39 tu? Muzammil kan? Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, ini 1400 tahun dulu Tuhan dah sebutkan di bawah tanah ada fountain. Ada apa? Anak-anak sungai. Jadi tidak hairanlah kalau kita boleh pacak, kita boring apa tu tanah, pipe, dan air boleh keluar memancut-mancut. Saya tengok di Kemboja, dia punya rekahan tu, rekahan air tu, rekahan bumi, boleh pijak tangan, boleh pijak kaki, terjelus. Tapi bila dia pacak apa tu pam air tu yang kita sponsor untuk dia orang tu, air memancut-mancut tinggi. Mana bila tinggi air tu, tekanan ke bawah sangat banyak air. Sangat banyak. Ya? Kalau orang geologi dia tahu dah kan? Tuan Haji Zahari ya? Betul? Bukan geologi ya? Kalau bukan saya lah. Okey. Kita terjemah ayat yang kedua. Wa yunazzilu. Wow. Yunazzilu. Dan dia, ingat, dia menurunkan minas sama ma'an fayuhyi, menghidupkan, bihi al-arda, bumi, ba'da mautiha, selepas mati. Selepas bumi itu kering kontang, air itu menghidupkan. Tengok hari ni hujan. Cukup tak hujan hari ni? Hujan hari ni tak sampai 3 minit. Tak cukup. Sikit ni Gombak hujan, di Seremban hujan, di Johor Bahru hujan, semua hujan. Di Terengganu, Kelantan pun hujan. Saya tanya tadi, hujan semua. Tapi dia kata hujan 3 minit je. Apa sebab Allah Ta'ala bagi 3 minit je? Untuk rumput. Dia tak perlu lebih banyak sebab bawah banyak lagi. Bawah tu banyak lagi. Tuan-tuan tanya orang geologis. Siapa geologis sini? Geologis. Dia akan cakap kita, di bawah sana masih banyak lagi air. Tapi manusia di atas dahaga air. Sebab Tuhan nak balas kepada manusia tu terlampau ingkar sangat kepada Allah Ta'ala. Dengan air saja. Betul tak? Biar tak ada api, tapi asal ada air. Okey. Jadi kita jangan merungut bila air tak ada. Orang sini tak, orang lain lah. Okey. Inna fi zalika, dalamnya, dalam begitu, la akan. La tu mana la akan? Ayat akan menjadi tanda liqaumin yaqilun, yang berfikir. Jadi hujan hari ni kita boleh berfikir, kenapa Tuhan turun sikit?
Kenapa Tuhan turun sikit? Kenapa Tuhan turun sikit? Ada ayat yang Tuhan beritahu kenapa sikit turun. Ada ayat lain. Ya, manusia jangan merungut. Manusia dia kata akan tetap merungut. Sikit merungut, banyak merungut, tak turun lagi merungut. Sebab itu dia kata dalam Quran, manusia ini sentiasa la khuliqa halu'a. Manusia ini dijadikan sentiasa merungut. Yang tak merungut illal musalli, orang yang sembahyang. Orang sembahyang dia tak merungut. Jadi orang tasawuf kata bila kita merungut, panas merungut hujan, kita sudah syirik kepada Allah. Syirik mana syirik? Kita tak percaya kepada perancangan Allah. Sedangkan kita baca sibghatallah, the God planning, ahsana minallah sibghah. The most beautiful planning, the God planning. The most beautiful, paling cantik adalah Allah punya. Jadi bila kita baca Quran, kita tak nak ada, ya. Kalau air tak ada di sini, boleh merungut. Okey, tengok ni. Ayat yang ketiga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minal ma'i ma'a. Kami turunkan daripada langit air. Kami turunkan daripada langit air. Mana kami telah, ingat anzala tu terah, dan kami telah menurunkan dari langit air. Biqadarin. Cukup. Jangan kita dakwa lagi tak cukup. Cukup. Habis kalau banjir tu lebih pula. Okey. Fa askannahu fil ardi. Fa askanna. Askanna ni daripada sakana. Sakana tu tinggal. Maknanya we want water remain on the ground supaya berlaku proses composition. Kompos. Kalau tak ada water, boleh tak berlaku apa tu kompos ni? Maknanya baja jadi hancur semua. Tak boleh. Tak akan boleh. Okey, Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Sesungguhnya wa inna, dan sesungguhnya kami ala zahabin, lenyap, hilangkan, bihi laqadirun. Maknanya kalau kami nak keringkan, kami boleh tarik balik. Jangan nak bising-bising. Kalau orang dok kata air banjir, boleh. Kalau aku nak hilangkan air tu sekelip mata je boleh. Betul tak? Sekelip mata je boleh. Air boleh memusnahkan. Orang tak takut ribut topan, orang tak takut api, tapi orang takut air. Air sangat bahaya berbanding dengan lain-lain. Ya, betul tak? Okey. Bukan saya kata Al-Quran, tapi kita jumpa ayat dia. Okey. Sekarang ni kita tengok. Tengok kalau kita belajar nahwu, kita tengok. Cuba tengok. Cuba tulis di situ perkataan perbuatan ataupun yang ada dalam situ. Catat seberapa jumpa perkataan perbuatan. Jadi kalau boleh biar tepat, ya. Baris pertama ada berapa, baris kedua ada berapa, baris ketiga ada berapa, baris keempat ada berapa, baris kelima ada berapa, 6 ada berapa, okey, 7 ada berapa, 8 ada berapa, lepas tu okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang kita belajar minggu lepas. Bila kita nak tafsir Quran, yang pertama sekali kita kena tengok kalimah perbuatan dulu daripada 3 jenis kalimah, iaitu haraf, isim dan juga fi'il. So kita cari fi'il dulu, because fi'il lah sumber hukum. Fi'il lah sumber hukum. Ya, fi'il lah sumber hukum. Tapi kita tak pernah tahu, daripada fi'il lah jadi hukum. Okey, tak apa, kita sama-sama, ya. Baris pertama tu tara. Ingat bila ada lam, bila ada lan, bila ada hara-hara, nasab dan jazam tu, lepas tu memang fi'il lah. Okey, alam tara. Ya, Tansi boleh sebut tak Tansi? Mana lagi? Tara, anzala. Yang kedua anzala. Ya. Salaka tu. Dia fa bukan, hu bukan, salaka. Fa salaka. Fa tu maka. Dia punya root dia salaka.
Salaka ni maknanya dia membentuk spring. Ya. Dia salaka ni maknanya berjalan. Spring tu berjalan, ikut tak ikut lorong-lorong dalam urat tanah. Yukhriju. Okey, yukhriju. Salaka Ustaz. Ya. Satu kedanya lah. Ya. Salaka ya. Salaka. Yukhriju. Yukhriju. Yunazzilu. Yunazzilu tu asal dia nazala. Tapi bila yunazzilu tu maksudnya dia menurunkan. Kalau nazala terus dia menurunkan. Yuhyi itu daripada hayya. Hayya tu hidup. Yuhyi itu menghidupkan. Anzalna. Kalau kita boleh kenal macam ni pun dah cukup dah. Ini step pertama. Step pertama ya. Zara'an tu bukan, itu isim. Kan ada tanwin kan? Mukhtalifan pun isim juga. Tengok. Anzalna. Lepas tu fa'askanna. Jadi askanna tu asal dia sakana. Tapi askanna tu dia meletakkannya. Ya. Okay. According to apa measure, and we cause it to apa? To soak in the soil. Tak nampak? Fi'il amal. Askannahu. Fi'il madi. Ya, askanna. Okey. Fil ardi. Okey. Tuan-tuan tanda ya? Okey. Sekarang ni kita nak zahabin tak? Zahabin itu isim. Zahabin tu mana hilang. Orang yang merungut sangat pasal banyak hujan ni, Tuhan kata, saya boleh buang habis hujan-hujan tu, biar kering kontan. Nak tak? Tengok bila banjir kita marah. Ya? Tapi kita tak tahu apa hikmat banjir tu. Ya tak? Zahabah bukan pergi kan? Hilang. Pergi hilang lah. Pergi lah. Hilang kan? Bukan fi'il kan? Bukan, isim. Kalau nak tengok zahabah tu isim kita dah, Allah. Sebelum dia ada Allah tak? Ada. Allah tu, ingat, lepas huruf jah, mesti isim. Okey? Kalau tuan-tuan boleh kenal tu, sudah cukup dah. Allah zahabim. Bihi la qadirun. Qadirun tu mana? Berkuasa. Lenyap kan sama juga. Maknanya boleh, jangan komplain. Jadi sekarang ni kita tak boleh komplain kan. Qadirun tu berkuasa. Berkuasa. Kalau tuan-tuan, okey. Jadi ala zahaba isim. Isim. Bila ada ala, in this one isim. Isim. Pasal dia majrur dari berduka. Tengok, majrur kan? Yes. Hilang. Ya. Tak apa, insya-Allah. Jadi kita dah kenal fi'il dia yang pertama tara. Nanti kita tengok. Yang kedua anzala. Yang ketiga yukhriju. Yang keempat yang kedua salaka, yang ketiga salaka. Yang keempat yukhriju. Yang kelima yunazzilu. Yang keenam yuhyi. Yang ketujuh anzalna. Yang kelapan fa'askanna. Habis ya. Ala zahabin tu jangan kata fi'il, itu isim. Sebab dia sebelum tu ada huruf jar dan dia pun berbaris tanwin bawah kan? Tak apa ya. Jadi tuan. Okey. Yang pertama sekali kita cari dhamir pada setiap perkataan. Ingat, kita belajar dulu setiap perkataan perbuatan ada 4 unsur dalam tu. Unsurnya yang pertama ada orangnya, lelaki perempuan, 2. Yang ketiga berapa orang. Yang keempat apa perbuatan dia, tu kan. Jadi tara, saya bagi contoh. Tara ni dalam tu adalah anta. Alam tara, tidakkah engkau. Jadi kalau anta ni dalam Quran memang kepada Nabi Muhammad lah kan. Alam tara. Okey, jadi tuan-tuan tengok di situ alam tara. Jadi tara tu sebenarnya jumlah fi'liyah. Ingat, dalam istilah yang kita belajar, walaupun dia satu perkataan perbuatan saja, tetapi oleh kerana dalam setiap perbuatan ada 4 unsur,
maka dia kita katakan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Itu tara fa'il dan fa'il dia anta. Betul tak? Okey, fa'il dia anta. Okey. Anta pembuat. Okey. Jadi di dalam tu ada fa'il dan ada fa'il. Jadi kalau macam ni, jumlah fi'liyah ni jenis satu daripada 6 jenis. Dia ada 6 jenis saja. Jenis satu. Ada fa'il dan ada fa'il. Dia tak ada mangsa. Mangsa tak nampak situ, tak jelas. Kalau mangsa, dia mesti baris atas. Isim mesti berbaris atas. Jadi alam tara adalah tara jumlah fi'liyah, ayat fi'il yang ada dalam tu fa'il dan mangsa, fa'il dan fa'il, maka ini kita kata pattern satu. Jenis pertama, kita kata ayat fa'il. Ayat dipanggil ayat fa'iliyah. Ada dua saja. Ini ayat ismiyah. Lain tak ada. Ini ayat isim. Ayat yang dimulai dengan isim. Tapi ini fa'il. Pattern satu, ada fa'il plus fa'il. Tetapi ayat ini dalam satu perkataan saja. Okey? Dalam satu perkataan saja. Itu pun kita kata jenis satu. Ya? Okey. Tengok jenis kedua. Tengok tuan-tuan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Jadi ayat ini Tuhan gunakan pattern satu, ya. Okay. Alam tara. Pattern satu. Tengok fa'il saja. Ini ikut teori structure. Dan kita melihat hari ini berasaskan notion. Notion itu kejadian spring bawah tanah. Purposely. Ada lagi ayat lain, bagaimana spring tu kita nak menafikan. Hari ini orang baru sedar bahawa sini air bawah tanah sangat bernilai. Sedangkan Allah Ta'ala sebut 1400 tahun dah, manusia baru sedar air bawah tanah tu air yang berkhasiat. Harganya sangat mahal. Ya tak? Manusia memusnahkan air itu berzaman dah. Kita dulu guna telaga, tahu tak? Sekarang ada telaga tak? Telaga tu sebahagian lah kan? Okay. Ayat kedua, anzala. Okay. Ni ayat pertama. Ayat pertama, alam tara. Alam tara. Ru dia ro'a. Ro'a, lihat. Tuhan boleh kata, kenapa tak tanzuru? Kenapa tak tengok? Banyak lagi ayat boleh pakai untuk melihat. Tapi kenapa dia guna tara? Tara dia, ru dia ro'a. Ro'a fa'il mahmus. Ingat tak? Mahmus ain. Ingat tak? Campur dengan mu'tal. Dia guna ni. Ini bukan suruh lihat, suruh berfikir. Ro'a ni maknanya berfikir dengan dalam untuk menginsafkan kita. Allah Ta'ala jadikan air di atas bumi dan di bawah bumi. Di mana stor air yang paling banyak sekali dalam dunia? Tuhan jadi lagi untuk simpanan kita, iaitu di kutub utara. Hari ini Tuhan pecahkan air yang 30 juta tahun. Just imagine, Tuhan pecahkan sikit, habis banjir merata tempat tanpa kita sedar, kan? Betul tak? Ataupun air itu dipecahkan selalu. Apa sebab dipecahkan? Sebab pergerakan bumi sudah sedikit melencong ke arah matahari. Kan matahari telah sedikit, kata saintis, kan? Sedikit. Jadi sedikit saja air batu dah cair. Kan? Jadi itu simpanan besar. Di mana ayat tu 11 ayat menunjukkan bahawasanya glasier tu di kutub tu adalah air simpanan untuk manusia sehingga akhir zaman. Kalau sekiranya dunia nak kiamat sejuta tahun lagi, cukup. Dia 30 juta tahun boleh pakai. Jadi di mana dalam Quran ada sebut jumlah-jumlah tu, date bila, cuma tak sebutlah 20 Zulhijjah, dia tak sebutlah. Dia sebut lama, kan? Okey. Lepas tu yang kedua, wa anzala. Sebab tu bila kita belajar nahwu sarah, kita nak menangis baca Quran. Anzala.
Ni tasrih ya. Ni. Ni anzala. Anzala minas samai. Dia menurunkan dari langit. Okey. Anzala, perkataan anzala. Apa dia ru anzala? Nazala. Okey. Ini fa'il. Dalam ni ada dhamir tak? Ada dhamir tak? Siapa dhamir dia? Huwa. Jadi di sini ada fa'il, ada fa'il, dan fa'il dia masih lagi duduk dalam fa'il, tetapi dia followed by ja wa majrur plus ja majrur. Ini pattern 2. Ada tak pattern 2? Pattern 2? Tak ada situ. Ni, dalam tu. Pattern 2. Tajuk ni? Dah je. Okey, pattern 2. Pattern bukan pattern 2. Pattern tak apa. Pattern ni ja majrur ni jangan main. Pattern fa'il. Ni, pattern 8. Pattern 8. Ini dalam ni pattern 8. Ini nombor 8 ya. Jadi nombor 8 pattern kedua lah. Nombor 8, dalam nombor 8 tu ada fa'il. Ni tengok ni ada fa'il. Ada fa'il. Siapa fa'il dia? Allah. Dan ada jar, ada majrur. Nombor 8 tu fa'il, harfu jar dan majrur. Jadi ini pattern 8. Jadi di sini ke pattern kedua lah. Okey, pattern ke 2. Jadi pattern ayat fa'il dalam Quran yang terdapat dalam list ni, nombor 1 tu tulis tebu bulat. Nombor 1, nombor 2, nombor 6. Macam mana Ustaz? Ada pada ayat-ayat ni tadi? Bukan yang kuning ni. Senarai kuning ni pattern untuk ayat fa'il nombor 1. Nombor 1 ya. Nombor 2. Lepas tu nombor 6. 6, 7, 8, 9. Jadi ada 6 pattern tak? Yang lain tu ayat isim. Jadi pattern untuk ayat fa'il dalam nota yang diberi ni, nombor 1 boleh? Nombor 2, nombor 6, nombor 6 ya, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Yang lain tu ayat isim. Yang lain tu ayat isim. Okey. Jadi kita belajar tadi alam tara, perkataan ni tara saja ni. Ini kita terjemah fi'liyah. Sebab dalam ni ada fa'il. Fa'ilnya ialah anta. Okey. Di sini anzala minas sama. Dalam sini ada orangnya, ada fa'ilnya. Fa'ilnya ialah Allah huwa. Tapi masih dalam ayat minas sama. Jadi di sini pattern 8. Okey. Fa'il madi. Fa'il madi anzala daripada nazala. Nazala tu turun sendiri. Ya, turun sendiri. Macam kita turun, macam hujan turun. Anzala ada kuasa yang menurunkan hujan. Ya, macam saya kata dulu, ingat tak? Kalau nazala tu Salimah turun dari tingkat atas. Kalau anzala, Salimah bawa mayat turun dari atas. Kerana mayat tak turun sendiri. Tu pasal kita tak jumpa lagi. Ni ada, ni. Dr. Wee suka sangat Tina. Alam tara ni fi'il mudhari' tak? Apa tanda dia? Tak. Yang kedua fi'il madi. Anzala. Tak ada tina. Kalau nak letak tina, yang zilu. Alih ni tambahan. Alih tambahan menunjukkan menurunkan. Kan fi'il kan ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Ingat tak? Ingat. Kalau 3 huruf ada 6 bab, ingat tak? Ingat tak saya beritahu? Salin tak? Dia nazala. Ada orang dia. Yang mana? Antara. Nazala tak ada anta, tak ada huruf anta pun sini.
Kalau ada anta, anzalta. Tapi anzala ni huwa. Huwa. Okey, huwa. Saya tak nak sentuh lagi fi'il rubai, takut menangis. Fi'il sulasi, dengar saya cakap, kita belajar dulu, ada 3 silabel, ingat tak? Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Okey. Daripada fa'ala ada 3 bab. Ingat tak? Daripada fa'ilah ada 2 bab. Dari fa'ula ada 1 bab. Berapa semua bab? 6 bab. Fi'il sulasi 342 bab. 300 lebih bab. Fi'il yang 4 huruf tu. Saya kata buku Nahwu Sarah ni panjang ni kat rumah saya. Sarah saja. Buku Nahwu sebiji. Sebab Nahwu dia membicarakan bagi depan, bagi atas, bagi bawah. Ya, Sarah, wish banyaknya Sarah. Buku lama, buku baru semua ada. Nak belajar Sarah ke belajar Nahwu? Dua-dua. Tapi orang gila isim Nahwu, orang tak ada gila Sarah. Tapi yang menyebabkan Sarah gila, yang menyebabkan gila Sarah faham. Okey, tuan tengok ni ya. Okey. Kita tengok ni satu ayat ni. Ni. Ini khatamallahu. Ni. Ala qulubihim. Okey ni. Ini fa'il. Ini fa'il, ini fa'il. Ini jar, ini majrur. Pattern berapa? 8 lah. 8 lah tu. Ya? Yang mana? Minas sama'i. Ni kira lah ni. Ini sebab tu tak ada. Kita kira anzala. Dia tak ada terus. Yang ma'a tu. Ma'a tengok sekejap lagi. Sekejap lagi. Dia tak sampai lagi. Okey. Bagus. Kalau dah celek, bagus. Itu orang dia celek akal. Okey, nasama'i. Okey. Yang kedua, tengok ayat ni. Okey. Ni. Oh, take 5. Itu tetamu dari Filipin tanya ustaz, you ada rehat tak selama itu? Kita tengok pun 5 kali 6 kali rehat, tapi you mengajar ada rehat tak? Saya kata ada. So bila macam mana bagi rehat? Oh, bila saya bagi rehat dia orang semua happy. Okey. Pattern kedua ya, iaitu ada fa'il, ada fa'il, ada jar majrur. Tuan-tuan tengoklah ayat Quran, inilah dia pattern dia. Ingat, fa'il dalam one word only. Ya. Sebab dalam fa'il sudah ada fa'il. Macam ini fa'il dia tersembunyi dalam, betul tak? Macam ni fa'il dia zahir, visible, jelas. Ya. Ini bersembunyi dalam tu. Ini pun sembunyi. Kita kenal melalui ta saja fa'il. Okey. Jadi dalam Al-Quran jumpa fa'il dan fa'il sudah pattern satu. Jangan kisah apa yang ada di belakang dia. Jumpa fa'il, jar majrur, pattern 2. Jangan peduli apa yang ada di belakang dia. Yang penting yang direct dengan dia. Kalau selepas ni ada isim baris atas pun, baris apa pun, masih lagi pattern 2. Sebab bukan isim yang dikira. Yang dikira tu ini. Sebab Tuhan kata dia menurunkan dari langit air. Air itu mesti baris atas kan? Jangan kira. Kita nak kira kalau ada di sini wa anzala al-ma'a minas sama'. Itu pattern lain. Nampak tak tu? Nampak tak? Susah ke nak faham? Susah. Sekali lagi. Memang susah. Peringkat awal memang susah. Okey, ayat fa'il ada beberapa pattern. Pattern itu maknanya jenis. Jenis pertama maknanya semua jenis pun sama, mesti dimulai dengan fa'il dulu. Tak kira di belakang tu ada nafi, ada nahi, tak kisah.
Ini nahi. Kan? Lam kan? Siapa dia nahi? Siapa dia pegang nahi? Oh, diam je tokai nahi. Nahi ni tegar. Tegar. Jangan peduli. Tuan-tuan tengok fa'il. Sebab tu saya kata, yang penting kenal fa'il. Bila lepas fa'il, tak ada apa-apa pun tak apa. Ini dia kata ayat fa'il. Tapi di sini dia kata alam tara annallah. Maksud di sini Allah menurunkan hujan tak penting. Yang pentingnya kamu nampak tak, kamu boleh berfikir tak bagaimana Allah Taala turunkan hujan. Itu mustahil. Sebab itu dia pakai jumlah fi'liyah. Hujan turun tak berapa mustahil dalam ayat ni. Tapi yang pentingnya, apakah kita berfikir dengan sebab hujan tu turun? Dengan sebab hujan tu berhenti, kita fikir tak? Kita boleh fikir tak yang kita nak marah sangat kepada Tuhan tu? Sekarang ni bila hujan turun, kita marah tak? Kita tak marah. Kita pun tak berfikir. Itu maksud dia. Jadi jumlah fi'liyah ni mana menguji kita berfikir ke tidak bahawasanya Allah Ta'ala telah menurunkan hujan tu. Di sini dia sebut hujan tu anzala minas sama. Dalam ni ada dia tulis ma'a. Ada tak? Ada tak? Ya. Ma'a. Ma'a ni mangsa. Tapi di sini dia sebut PL, fa'il, jar wa majrur. Dia tak cerita yang direct fa'il dan fa'il, huruf jar dan majrur. Jadi fa'il, fa'il, jar wa majrur, second pattern. Second pattern. Boleh second pattern, boleh tak? Okey, second pattern. Kenapa panggil second pattern pula? Tak, kan dia ada 6 pattern. Dia ada 6. Jadi dia ada 6. Oleh kerana dia ni yang kedua, kita letak pattern yang kedua lah. Kita boleh kata pattern apa pun. Kalau kita kata 8? Boleh. Doesn't matter with the number. Yang penting kita kata ini pattern yang kedua. Di dalam ni nombor 8. Ini nombor 8. Ini pattern yang kedua. Fi'liyah lah. Ya, fi'liyah. Okey. The next pattern. Kita pakai next ya. Okey, tuan-tuan tengok. Cuba tengok perkataan ni. Semua sama. Tengok ni. Tengok ayat summa yukhriju bihi. Nampak tak? Baris yang keempat. Nampak tak? Nampak dia? Yukhriju. Ini maksudnya dia mengeluarkan. Siapa dia fa'il dalam ni? Allah. Huwa. Jadi di sini ayat fi'liyah. Bihi. Jangan lupa bi jar. Ingat tak jar? Hi majrur. Ingat tak? Jadi fi'il, fa'il, jar wa majrur. Jadi masih lagi pattern ni. Jadi tuan-tuan mesti ingat, nak kata rumit bolehlah kata rumit. Bila Tuhan dah mulakan ayat itu dengan pattern satu, selalunya dia teruskan dengan pattern satu sampai bawah. Itu nak macam mana? Jadi inilah dia keajaiban Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesatunya kitab yang ada pada Nabi akhir zaman. Di mana nabi-nabi lain dah hilang kitab dia, habis. Betul tak? Taurat, Zabur, Injil tak ada. Yang hanya Quran saja yang kekal sehingga akhir zaman. Jadi sekarang ni kita nak mengkaji keajaiban Quran. Keajaiban Quran yang Tuhan turun kepada. Antaranya kita memahami nahwu dan saraf. Yang kita belajar ni adalah nahwu. Sarafnya bagaimana terbentuk perkataan. Okey, jadi di sini masih lagi pattern, next pattern. Ya, kalau kita nak kata yang kedua boleh, tapi yang ke-8 dalam tu. Okey. Tuan-tuan tengok lagi. Ayat tu. Wa yunazzilu minas sama'i. Tengok ni ayat yang berikut tu. Nampak tak? Wa yunazzilu minas sama'i. 2, 4, 6. Nampak tak? Tengok fa'il saja. Wa yunazzilu fa'il dan fa'il minas sama' ja wa majrur. So pattern mana? Masih lagi pattern 8. Pattern 8. Cuma yang atas tu pattern 1. Jadi orang-orang yang mengkaji Quran, dia dah tahu dah
Bila Tuhan guna pattern 8 ayat ni, semua pattern sama je. Dia tak mungkin berbalik belah, tak mungkin. Sebab penulisan Al-Quran ni adalah ihsan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan. Kalau kita tak belajar juga, rugilah. Allah Taala dah bagi ihsan. Ya, ihsan tu subsidi untuk kita. Okey, tak percaya tengok. Ayat seterusnya. Payuhyi bihil ardu. Ya? Yang mana nombor 3? Ya, okey. Nombor 3. Okey. Mana dia fasalakahu? Atas. Okey. Saya lupa. Fa tu bukan isim, bukan fa'il ya. Fa tu tambahan. Fa ataf, maka salakah. Ni salakah. Ini salakah fa'il dia. Fa'il dia asal. Okey. Dalam ni fasalaka. Fasalaka ni maknanya air tu bila jatuh ke laut, ke bumi, dia akan mencelah-celah. Dia membina urat-urat air ataupun kita mata air. Itu salaka. Okey? Fasalaka. Jadi ada fa'il tak? Ada fa'il tak? Ada fa'il tak? Okey. Hu ni tuan-tuan, dia jadi mangsa. Bukan jamak majrur, maf'ulun. Dia jadi maf'ulun bi. So nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2 dalam nombor 2. Fa'il dan maf'ulun bi. Dalam tafsir, tuan-tuan tak akan belajar pattern ayat ni. Kita baca pattern isim pun kita tak tahu beza ini pattern fa'il. Sebab tafsir dia tak mengajar kalau tafsir di Malaysia. Kalau belajar di negara-negara macam di Azhar, ilmu tafsir, dia akan ajar dulu nahwu dan sarah, baru dia ajar tafsir. Okay? Jadi what is the significance of knowing the pattern? The significance is the beautiful of Al-Quran. Kecantikan Al-Quran. Dr. Naik pernah sebut tentang Al-Quran dalam ceramah dia. Saya kata amat malang bagi umat Islam kalau kita tidak memahami Quran secara nahwu dan saraf. Saya ada teks dia. Rugi kita. Memang rugi sungguh lah, kerana kita tak faham Quran. Tuhan tala kita dengan macam-macam ujian. Ya tak? Rugi. Jadi kita yang ada di sini kekal lah dengan Al-Quran. Okey, tengok lagi sekali. Okey. Sini 1, 2, 3. Dalam 2, 3 ayat ni. Cuba tengok lagi satu. Ada tak dia masuk pattern lain? Okey. Yuhyi, tuan tengok ni. Yuhyi. Okey, dalam ni ada huwa. Yuhyi maknanya dia menghidupkan. Hi. Fa'il, jar, majrur. Fa'il, jar, majrur. Masih lagi pattern 8. Jadi senang saja. Kita kenal fa'il, lepas tu kita kenal jar, majrur. Ataupun ada selepas tu mangsa direct. Kalau mangsa direct, nombor 2. Tapi dalam ayat ni dah 3 ayat dah, baru satu saja ada mangsa. Kita tengok lagi sekali. Okey. Wa anzalna minas sama. Ayat yang bawah tu. Ya, sama je. Anzalna, puan Sri, anzalna fa'il, na fa'il. Okey, tuan-tuan. Ni tengok ni. Dan ni. Ni anzalna. Ini fa'il, anzala. Na ni nahnu. Na-nya fa'il bersambung. Fa'il bersambung. Yang ni fa'il sembunyi, tak nampak. Yang ni pun sembunyi, mustatir. Yang ni pun sembunyi, tapi yang ini nampak jelas. Nah, dia bersambung. Asal dia nahnu. Ingat tak? Wa anzalna minas samai. Maknanya fa'il, jar wa majrur, nombor 8.
Okey, nombor 8. Okey. Okey, tengok lagi satu. Tak apa. Fa'askannahu. Ya. Kalau Haji Zahri dah senyum tu, saya pun seronok dah. Sebab bukan nak balik, memang masuk dah tu. Tuan eh. Dan orang mengaji tafsir ni, Nahwu Saraf ni tuan-tuan puan, dia minta maaf cakaplah, dia mesti sunyi saja. Ya, mesti sunyi. Tak ada aircon pun tak apa. Serius. Tapi kita syukur alhamdulillah Haji Hanafiah Haji Ghazali dah bagi kita tempat, bagi kita makan. Yang ruginya kita, yang untungnya dia, pahala besar dia dapat. Ya. Kalau tuan-tuan bawa lagi sama pahala kan. Pergi pula kat ustaz, lagilah banyak pahala. Saya guru-guru dengan dia orang ni macam tu. Dia kata tadi tetamu saya, I enjoy your joke. Saya enjoy awak punya joke even though saya tak faham. Ya, dia suka. Okey. Okey, tuan-tuan. Ni. Kan ni, tuan-tuan. Fa. Asal dia askana, mendudukkan. Askana, sukun dia mendudukkan. Jadi kalau kami askana, kami ni na ni kami, betul tak? Ni fa'il. Ini fa'il. Hu ni mangsa. Hu ni maf'ulun bi. Jadi ayat ini fa'il maf'ulun bi. Kami meletakkannya, kami menetapkannya. Nya tu jadi mangsa. Jadi fa'il maf'ulun bih. Baru ada dua saja pattern yang kedua dalam ayat ni. Okey. Tak apa. Okey. Dia sama dengan fasalakahu. Ya, sama. Ada dua je lah. Ada dua. Okey. Jadi untuk ayat fa'il pada malam ini, insya-Allah kita telah belajar ayat fa'il, dia mesti mulai dengan fa'il. Kalau pattern satu, fa'il dan fa'il saja. Tak ada jar majrur. Kalau pattern dua, ada fa'il maf'ul bih, dia berturut-turut tiga. Kalau pattern tiga, fa'il jar majrur. Dan tiga ayat yang kita baca ni, fa'il ada 5, semua sekali pattern 8. Jadi majoriti Al-Quran sebenarnya banyak menggunakan pattern yang ke-8. Boleh? Askanahu. Nah, kami telah meletakkan, kami itu Tuhan, hu tu dia meletakkannya. Ya. Itu dia emphasize askanahu. Bukan, dia kan ada dua nun kan. Dua nun, jadi dia kena matikan satu, hidupkan satu. Askannahu. Asal dia askana. Kalau saya askan tu, kalau nahnu askanna. Ya, nahnu. Okey. Ya, doktor. Nombor 6. Fayuhyi, tuan-tuan. Tuan-tuan, mana nombor 6? Doktor? Yuhyi. Tuan ni, tengok ni. Ni. Ru dia hayya. Hayya ni hidup ya. Mudhari' dia ni ru dia ahya. Ahya. Mudhari' dia yuhyi. Menghidupkan. Dia menghidupkan dengannya, dengan air. Bihi. Ini fa'il jar majrur. Jadi nombor 8. Bihi itu majrur. Bihi. Ya tu maknanya dia. Dia tu siapa dia? Allah ya. Dia. Okey, dia tu Allah. Ya? Tambah dengan bihi. Okey. Majrur lah insya-Allah. Saya nak maklumkan juga sebab Dr. Nawi tadi dah beritahu awal lagi.
kita dah ada bangunan sendiri sekarang ni di sini di Shah Alam ni untuk kita gunakan bagi tempat belajar secara tetap. Jadi kita tak boleh tengok lagi lah ustaz bawa mikrofon, ya, dah kadang beli troli semua kan. Lepas tu yang seorang penulis tu beritahu saya, Ustaz Abi pukul 11 suku kami dah tidur dah, tetapi dia kata Ustaz masih lagi dalam perjalanan. Dengar cerita Ustaz tertidur sampai 1:30 di rumah. Bayangkanlah mana susahnya kan nak menyampaikan dakwah kan. Betul, macam hari ni saya sampai di rumah malam ni 1:30. Bukan nak cerita, just beritahu je. Jadi bila kita ada bangunan tetap, biliknya dengan penuh aircon lengkap, jadi kelas-kelas kita akan buat di situ. Dan insya-Allah saya berfikir agak jauh sikit. Mungkin kita nak buka juga kelas kepada orang bukan Islam belajar. Ya, belajar tentang Al-Quran. Kalau kita buka, saya percaya ramai. Dan kelas-kelas kita besok insya-Allah yang lain-lain tu, kalau tuan-tuan belum ada tempat lagi, memang nak bawa ke sana lah kan. Tapi apa tu dah ada tempat sebelum tu, tak apalah. Kita buatlah tempat yang kita dah jumpa tu kan. InsyaAllah kita teruskan. Yang lain-lain tu, yang baru-baru ni insyaAllah kita akan buat di tempat bangunan kita, bukan bangunan kita lah, bangunan di bilik ataupun di floor yang saya ada tu kita boleh buat. Segala kemudahan lengkap, mikrofon dengan aircon semua, dengan bilik tempat. Ya? Ya? Dekat mana? Di Sektor 9. Okay, dekat surah Ittihadiyah tu kan. Bukan di surah tu, di situlah, around situlah. Jadi kalau tuan-tuan ada anak-anak nak belajar, maklumkan saya. Mungkin kita akan mulakan kelas soon, sebab kelas-kelas lain saya dah batal, kita soonkan. Dan saya ingin beri nasihat juga, kalau tuan-tuan ada anak-anak remaja, elok dia belajar nahwu saraf, biar dia struggle untuk memahami benda tu. Kerana budak-budak remaja ni, dia challenging dia sangat hebat dan dia seronok. Saya perhatikan pengarah hospital Pusrawi tu, dia bawa anak dia 2 orang, anak dara yang berumur 20 dengan 19. Bila dia dah masuk 3 kali, dia tak nak keluar lagi. Saya kata, awak suka tak? Ustaz, saya suka Ustaz. Jadi anak-anak kita yang ada di rumah tu, yang tu, biar dia, because budak-budak ni they like to be challenged. Jadi untuk memahami nahwu saraf ni bagi peringkat remaja sangat bagus. Macam anak saya train, bukan bagus apa, dia tumpu. Akhirnya bila periksa 4 plate. Maknanya dia kata senang je yang belajar sekolah tu. Senang saja. Tuan Haji Sahak kenal anak saya. Belajar, saya kata jaga tak apa, no problem. Akhirnya 4. Maknanya tuan-tuan, betul lah tuan kata Al-Quran ini menjadikan kita ta'kilun, open mind, terbuka fikiran dan rajin. Jadi jadi kalau ada anak remaja, anak-anak rakan, hantar kat kita. Kita latih dia, motivate dia dalam kelas-kelas tu. Kesian dekat dia orang. Remaja ini kita kesian. Kalau ada anak-anak jiran, cadangkan. Pasal budak tu, dia tak tahu apa-apa ilmu ni. Sebab bapak dia pun tak tahu. Kalau bapak dia tahu, jiran bapak dia tahu, dia rekomenkan budak-budak tak akan pergi ke lain lagi dah. Dia tak akan pergi ke lain. Dia tak akan jenis manusia yang balik pagi, keluar tengah malam. Kalau dulu kita kata, dulu bila ayah sibuk sangat, masa dulu, ayah keluar pagi, ya, anak tak bangun lagi, betul tak? Bila ayah balik, anak tak bangun lagi. Hari ni yang berlaku, ayah balik, anak tak balik lagi. Terbalik kan? Ayah ada, anak tak balik rumah. Anak balik, ayah dah keluar. Jadi itu, sekarang ni dah dunia dah terbalik. Jadi, saya war-warkan tuan-tuan, bawalah mereka belajar. Ya, kita redahkan dia, domain-domain ni kan. Angkat-angkat tangan begini kan. Oh, budak tu suka tu. Dia suka dia kan. Sebab, they like to be challenged. Itu budak-budak remaja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah baca doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana srif 'anna azab jahannam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah kami daripada seksa neraka, dekatkanlah kami
dengan syurga ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman. Ya Allah Tuhan kami, dekatlah kami kepadamu. Ya Allah Tuhan kami, cintakanlah kami kepada Nabi-Mu. Ya Allah Tuhan kami, harumkanlah kami kehidupan kami di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimakanlah daripada kami, sesungguhnya Engkau lah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa